Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. 19 Januari, Buletin 1.30 bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Antara tajuk utama tengah hari ini, 3 pegawai Makis direman 5 hari bermula hari ini. Tabika perpaduan di seluruh negara diarah tutup sepanjang PKP 2.0. Tiga pegawai Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis direman 5 hari bermula hari ini kerana disyaki terbabit kegiatan rasuah berhubung isu daging beku tidak dibenarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Nur Fatia Muhammad Fadzir, selepas mendengar permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor pagi tadi. Ketiga-tiga suspek masing-masing berusia 40, 44 dan 55 tahun ditahan di pejabat SPRM Johor kira-kira jam 7 malam tadi selepas hadir memberi keterangan. Ini menjadikan 5 pegawai Makis disiasat setakat ini berhubung kes terbabit selepas 2 pegawai Makis Johor berusia 27 dan 31 tahun direman mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009 7 Januari lalu. Semalam, SPRM Johor menahan seorang pengarah syarikat berusia 36 tahun di Johor Bahru sebelum suspek direman 6 hari bermula semalam. 12 Januari lalu, seorang ejen penghantaran direman 5 hari kerana disyaki terbabit kegiatan rasuah berhubung isu kartel daging import. 8 suspek sudah ditahan sejak 4 Januari lalu bagi membantu siasatan dengan 27 saksi dipanggil terdiri pekerja syarikat, ejen pengimport serta pegawai kerajaan. Kes terbabit disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Disember lalu, media melaporkan isu daging kartel import dari negara sumber tidak sah dengan produk yang dibawa masuk diragui status halal. Dalam perkembangan lain, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Selangor menggagalkan cubaan membawa masuk 197 kilogram udang kara air tawar bernilai RM33,000 dipercayai dari Indonesia 16 Januari lalu. Pengarah Makis Selangor Dr. Termisal Alimin berkata, rampasan berkenaan dilakukan ketika pemeriksaan di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan hasil pemeriksaan mendapati udang kara import itu tidak mempunyai sebarang dokumen sah seperti permit import Makis. Pengimportan udang kara tanpa permit import Makis adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 11(1) Akta 728. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya. Katanya, Makis sentiasa teliti dalam melakukan pemeriksaan bagi setiap komoditi haiwan, tumbuhan serta karkas sama ada yang diimport atau dieksport bagi mengawal dan menjaga biosecurity dan kawalan penyakit serta keselamatan makanan di dalam negara. Semua tabika perpaduan di seluruh negara diarah tutup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata keputusan itu dibuat berdasarkan trend harian kes jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat kebelakangan ini. Dalam satu kenyataan, beliau berkata serentak keputusan itu, semua murid yang terbabit akan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian. Penutupan itu juga mengambil kira pengumuman Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Sabtu lalu serta keputusan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas semalam. Beliau menegaskan langkah itu bertujuan membantu mencegah penularan wabak COVID-19 selain memastikan sesi pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak dapat diteruskan. Sabtu lalu, KPM mengumumkan hanya pelajar yang menduduki peperiksaan utama sahaja dibenarkan hadir ke sekolah bermula esok. Ia selepas mengambil kira trend peningkatan kes COVID-19 ketika ini.
Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak sehingga esok. Hujan lebat turut dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan hari ini. Kawasan yang terlibat di Sarawak membabitkan Miri dan Limbang. Sementara di Sabah membabitkan kawasan pedalaman di Sipitang, Tanem, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Sandakan, Telupit, Beluran dan Kudat. Mangsa banjir di Sabah terus meningkat kepada 895 orang daripada 258 keluarga setakat 8 pagi tadi berbanding 836 orang daripada 237 keluarga malam tadi. Manakala di Sarawak, bilangan mangsa banjir kekal dan di Pahang pula, bilangan mangsa terus menurun pagi tadi. Dalam satu kenyataan, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan daerah paling terjejas di Kota Belud dengan 264 mangsa, Beaufort 142 mangsa dan Tuaran 106 mangsa. Kesemua mangsa ditempatkan di 16 pusat pemindahan sementara PPS di 9 daerah. Bagaimanapun, PPS yang dibuka di Tuaran iaitu Masjid Kampung Bunga Tenghilan ditutup petang semalam berikutan banjir pulih sepenuhnya. Di Sarawak, PPS di daerah Serian masih lagi beroperasi sehingga 8 pagi tadi menempatkan 325 mangsa banjir. Mangsa banjir yang masih berada di PPS Sekolah Kebangsaan Tanah Putih menjadi satu-satunya pusat yang masih lagi dibuka setelah banjir di negeri itu semakin pulih. Di Pahang, portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan hanya 3 daerah masih terjejas banjir dengan jumlah mangsa yang berada di PPS semakin berkurangan. Kuantan mencatatkan bilangan mangsa paling ramai dengan 380 orang diikuti Pekan 298 dan Maran 22 orang. Nasib menimpa mangsa banjir terus mendapat perhatian pihak yang prihatin. Kali ini, 125 keluarga di Raub Pahang menerima sumbangan berupa makanan dan barangan keperluan harian daripada Triton Tuna Club Malaysia menerusi konvoi kenderaan pacuan 4 rodanya. Selepas kejayaan 25 misi bantuan kemanusiaan sejak 2011, konvoi kali ini membabitkan 30 kenderaan dengan 60 peserta bertolak jam 2 pagi dari Gombak dan tiba di Raub 2 jam kemudian. Bantuan disampaikan kepada mangsa-mangsa banjir dari 3 buah kampung. Bantuan seperti barang makanan, barang keperluan harian dan sebagainya lah yang mereka perlu dalam masa terdekat ni lah, sebab dengan keadaan banjir ni diorang sangat terkesan. Jadi barang-barang keperluan tu sebagai inisiatif untuk diorang meneruskan kehidupan lah. Bantuan diserahkan di pusat pengumpulan Kampung Lechar bagi menghadkan pergerakan penghantaran dari rumah ke rumah untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19. Idea tercetusnya misi bantuan ini bila mana salah seorang wakil daripada Triton Tuna Club Malaysia terbaca posting saya di Facebook mengenai keadaan banjir di Raub ini. Jadi hasil perbincangan dengan beliau kata kelab nak bantu misi banjir di Raub ini. Jadi saya selaku Presiden Kelab Anak Raub amat mengalu-ngalukanlah, dan hari ini alhamdulillah sampai juga Triton Students Club ke bumi Raub ini. Pada masa sama, kumpulan lain misi bantuan kemanusiaan ini juga ke Kota Tinggi, Johor dan Kemaman, Terengganu. Terima kasih. Kaukus Jawatankuasa Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara menyifatkan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia per Mai berjumlah 15 bilion ringgit yang diumum semalam bukti kerajaan meletakkan kepentingan rakyat, ekonomi dan kesihatan awam sebagai keutamaan. Pengerusinya, Senator Datuk Razali Idris yakin pelaksanaan per Mai meliputi 22 inisiatif itu mampu mengurangkan impak dan beban ditanggung setiap lapisan rakyat serta memberi ketahanan
serta kemampanan ekonomi negara untuk pulih semula. Menerusi satu kenyataan, beliau percaya pendekatan pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyediakan dorongan yang betul bagi kesejahteraan rakyat dan negara. Senator Datuk Razali berharap birokrasi agensi dalam sistem penyampaian perlu disifarkan bagi memastikan agihan dan bantuan dapat disegerakan. Pakej bantuan permai yang diumum Perdana Menteri semalam bertujuan menambah baik inisiatif sedia ada dengan 3 matlamat untuk memerangi pandemik COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. M-Bank dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA menawarkan geran sehingga RM1 juta menerusi geran automasi pintar MIDA SAG. Geran berkenaan akan disalurkan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dan syarikat tahap pertengahan MTC yang layak bersandarkan asas padanan atau 50% daripada keseluruhan jumlah perbelanjaan. Terdahulu M-Bank memeterai perjanjian persefahaman MOU dengan MIDA untuk menawarkan PKS dan MTC peluang menjadi sebahagian daripada SAG. M-Bank akan melaksanakan siri latihan simulasi dan kelas khusus untuk membantu syarikat mengenal pasti masalah perniagaan serta mengutamakan penyelesaian automasi dan digitalisasi. Inisiatif SAG adalah sebahagian daripada dana bernilai RM100 juta yang diperuntukkan di bawah penjana. Dua nelayan termasuk seorang warga Thailand ditahan bersama 10.5 kilogram syabu bernilai RM472,500 di jeti nelayan Sungai Gelugur, Georgetown Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong berkata kedua-dua suspek dipercayai datang ke Pulau Pinang untuk menyerahkan dadah kepada sindiket penyeludupan dadah. Katanya sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Timur Laut menyerbu jeti itu jam 11.30 pagi Ahad lalu hasil maklumat dan risikan pihaknya. Mungkin ini salah satu strategi penyeludupan dadah yang digunakan memandangkan pada tempoh PKP-PKPB ini banyak sekatan-sekatan jalan raya diwujudkan di semua jalan raya di sekitar utara ini, Kedah, Penang, masuk Perak dan seterusnya ke bawah. Jadi mungkin diorang beranggapan dengan menggunakan kaedah laut mungkin lebih selamat. Walaupun ternyata mereka silap. Pemeriksaan polis dalam bot menemui satu guni yang disembunyikan di bawah pukat ikan dengan 10 bungkusan teh Cina yang kesemuanya mengandungi syabu seberat 10.5 kilogram. Siasatan mendapati mereka menggunakan bot milik lelaki Thailand itu dan tersesat di laut sehingga ke Tanjung Dawai, Kedah kerana bot tidak mempunyai sistem pengesan kedudukan global GPS serta hanya bergerak berdasarkan pesisir pantai untuk sampai ke Pulau Pinang. Lelaki warga tempatan berusia 52 tahun dan suspek warga Thailand berusia 36 tahun mendapat upah RM10,000 daripada sindiket pengedaran dadah untuk menghantar bekalan syabu berkenaan. Kedua-dua lelaki itu direman 5 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang bapa dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 anak perempuan kandungnya di Setiawan tahun lalu. Tertuduh berusia 42 tahun itu yang bekerja sebagai attendant di sebuah klinik kerajaan bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Fauzi Muhammad Nasir. Bagi pertuduhan pertama, lelaki itu didakwa melakukan amang seksual ke atas anaknya yang berusia 6 tahun ketika kejadian kira-kira jam 2.30 pagi 10 April lalu di sebuah rumah di Setiawan. Tertuduh juga didakwa melakukan perkara sama ke atas seorang lagi anak perempuannya berusia 9 tahun ketika kejadian April tahun lalu antara 9 hingga 12:30 malam di rumah sama. Pendakwaan kod Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat serta menjalani pengawasan polis hingga 3 tahun jika sabit kesalahan.
tertuduh diikat jamin RM6,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin selain perlu melaporkan diri di Balai Polis berhampiran setiap awal bulan sehingga kes selesai dan diberi amaran tidak berkomunikasi dengan mangsa. 25 Februari, sebutan semula kes. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kerajaan India akan menggandakan usaha untuk membina kepercayaan rakyatnya susulan hampir 1/3 penduduk negara itu tidak muncul untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 yang mula dibekalkan sejak Sabtu lalu. Dalam tempoh 3 hari pertama program vaksin COVID-19 itu dimulakan, 381,305 penduduk telah menerima suntikan vaksin berkenaan. Di New Delhi, hanya 53% penduduk hadir untuk menerima suntikan. Program ini baru diperkenalkan beberapa hari lalu dan ramai yang masih ingin melihat bagaimana prosedur ini dijalankan sambil menunggu perkembangan vaksin lain. Kerajaan India memulakan antara program vaksin COVID-19 yang terbesar di dunia dan berharap dapat memvaksin kira-kira 300 juta daripada 1.3 bilion penduduknya menjelang Julai depan. Strain baru coronavirus yang dikesan di Afrika Selatan adalah lebih mudah menular berbanding jenis sebelumnya. Ia disahkan kumpulan pakar yang mengakui kadar kebolehjangkitan bagi varian baru itu adalah sebanyak 50%. Menurut pakar epidemiologi Salim Abdul Karim, sehingga kini belum ada bukti yang menunjukkan ia menyebabkan lebih banyak kematian. Beberapa kajian giat dijalankan bagi menguji keberkesanan vaksin untuk melawan varian itu. Bagaimanapun masih belum diketahui sama ada vaksin sedia ada berkesan terhadap varian baru berkenaan. Kumpulan pakar merumuskan varian yang kini dominan di Afrika Selatan itu melalui analisis daripada data kluster utama didapati di seluruh negara. Populariti Donald Trump turun secara mendadak iaitu 34% dan beliau juga mencatatkan purata undian populariti terendah dalam sejarah Presiden Amerika Syarikat iaitu 41.1% sejak tinjauan oleh Gallup diperkenalkan pada 1940-an. Peratusan itu berdasarkan undian rakyat Amerika Syarikat yang dibuat sebelum berlakunya rusuhan di bangunan Capitol 6 Januari lalu. Berdasarkan undian itu, populariti Trump dilaporkan merosot 12% sejak sebelum bermulanya pilihan raya presiden pada 3 November lalu. Sokongan terhadap Trump dilihat semakin goyah dalam tempoh 2 minggu terakhir khidmatnya sebagai presiden. Ia bukan sahaja berikutan kontroversi rusuhan oleh penyokongnya yang menolak Joe Biden, tetapi reputasi Trump semakin tercala apabila muncul sebagai presiden pertama dalam sejarah berdepan pendakwaan 2 kali. Dewan Perwakilan semalam mengundi bagi mendakwanya melakukan hasutan dalam serangan ganas terhadap Kongres minggu lalu. Undian sebanyak 34% yang diterima oleh Trump itu sama dengan jumlah undian Presiden Amerika terdahulu iaitu George W. Bush dan Jimmy Carter. Bagaimanapun, Presiden yang mendapat sokongan undian terendah sebelum menamatkan penggal dalam sejarah tinjauan itu adalah Harry S. Truman dengan 32% undian. Sementara itu, mengikut undian menerusi The Real Clear Politics, populariti pemimpin itu berada pada kadar 39.8% dan ia menurun sebanyak 4% selepas insiden Capitol. Untuk rekod, Presiden sebelum Trump, Barack Obama, meninggalkan jawatan presiden dengan meraih 59% undian. besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke berita sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris, Arsenal ceria merakam kemenangan 3-0 ke atas Newcastle United, membolehkan mereka naik ke tangga ke-10 Liga.
Arsenal yang beraksi di laman sendiri menerima kunjungan Newcastle United dalam aksi yang menuju separuh saingan Liga Perdana Inggeris. Bagaimanapun jaringan yang dicari-cari hanya menjelma selepas rehat. Dimulakan dengan gol penyudah Pierre-Emerick Aubameyang minit ke-50. Jaringan itu ternyata menyemarakkan semangat tuan rumah yang melebarkan kedudukan 2-0 10 minit berselang menerusi Bukayo Saka. Aubameyang sekali lagi menemui sentuhan penyudah dengan menyumbat gol ketiga 7 minit selepas itu untuk memastikan kejayaan bermakna 3-0 pasukannya. Ianya kemenangan keempat skuad bimbingan Mikel Arteta daripada 5 aksi terakhir dan mendaki tangga ke-10 Liga. Setelah sekian lama terjejas ekoran COVID-19, sektor pelancongan Kashmir kembali bernafas. Visual keindahan lokasi tumpuan pelancong ini menutup tirai Buletin 1.30. Dengan itu, sekian dan salam hormat.